Buletin Didik 8 Februari bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids meningkat kepada 663,641 setakat semalam. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menerusi akaun Twitternya berkata, pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak CITFC akan mengumumkan pelaksanaan program itu di peringkat sekolah. Jelas Khairy, perkara itu bertujuan membolehkan pelajar mendapatkan suntikan vaksinasi di sekolah masing-masing. Menurutnya, urusan pendaftaran akan dibuat pihak sekolah. Beliau juga sempat berkongsi jumlah pendaftaran terkini bagi program PIC Kids yang terus mencatat peningkatan memberangsangkan. Setakat semalam, sebanyak 34,727 pendaftaran diterima dalam kalangan kanak-kanak yang menjadikan jumlah keseluruhan lebih 663,000 pendaftaran dari seluruh negara. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi dengan 184,000 pendaftaran, diikuti Johor dengan 103,000 kanak-kanak didaftarkan. Menerusi program ini, kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun akan menerima 2 suntikan vaksin kombinasi dengan selang masa 8 minggu. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids di Terengganu, seramai 21,901 kanak-kanak telah mendaftar untuk menerima vaksinasi. Hari pertama pelaksanaannya menyaksikan kanak-kanak komorbid dan berisiko tinggi menerima suntikan vaksin mereka sebelum program itu diperluaskan kepada kanak-kanak lain bermula minggu depan. IC Kids bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun dilaksanakan di Klinik Pakar Pediatrik, Kompleks Pusat Rawatan Harian ACC, Hospital Sultanah Nur Zahirah bermula jam 12.30 hari tadi. Tinjauan mendapati kanak-kanak yang mendapat temujanji hari ini gembira selepas mendapat suntikan. Okey je. Okey, sakit tak? Tak. Dia rasa seronok tak dapat suntikan vaksin? Nak. Seronok lah. Selepas ni kalau nak pergi sekolah tu rasa macam takut tak nak pergi sekolah, nak keluar rumah ke dapat vaksin? Tak. Ibu bapa yang ditemui turut teruja selepas anak-anak mereka divaksinasi sebagai ikhtiar mengekang penularan wabak pandemik. Sebelum semalam tu saya ada bagi briefing kat dia macam suntik kat mana supaya dia rasa tak takut, dan abang dia pun dah masa darjah 1 dah pernah suntik. Dia bagi tahu pengalaman dia suntik pada adik-adik dia. Dia kata macam sakit sikit je boleh tahan. Kena beritahu pasal ni lah, pasal kebaikan cocok ni untuk anak-anak. Maknanya kurang dia lindung diri dia sendiri. Bila dah cocok ni, kerana risiko untuk tu kuranglah sikit. Maknanya untuk pergi sekolah tu bagus lah. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT pula menyasarkan seramai 124,206 kanak-kanak diberi suntikan di negeri itu. Bagaimanapun hasil bancian yang dibuat, ramai ibu bapa tidak mahu anak-anak mereka divaksinasi. Dari segi awareness kita akan teruskan. Dan saya telah mendapat beberapa maklum balas daripada daerah. Diorang tidak, kebanyakannya lebih pada 50%. Ini kira peringkat fasa 1, permulaan. Dan kita akan meneruskan perkara ini. Mungkin sekarang ni masing-masing di Terengganu saya memang faham. Diorang suka macam tunggu dulu, tengok dulu kan. So itu macam ayat yang dah jadi orang kata tagline saya dah. Tunggu dulu, tengok dulu. Tapi sebenarnya diorang akan menerima. Sebab kalau kita tengok remaja, kita boleh capai lebih pada 93%. Sebab diorang akan aware apabila ramai kawan-kawan telah pun disuntik dan tidak ada masalah. Tambahnya, 64 sekolah dijadikan pusat pemberian vaksin PPV di negeri itu bagi pelaksanaan PIC Kids. Selain di 24 klinik kesihatan, 39 klinik swasta dan 6 PPV hospital. Pada majlis pelancaran siang tadi, 20 kanak-kanak menjadi kumpulan pertama menerima suntikan peringkat negeri Terengganu. Keluarga Malaysia diseru terus memupuk sikap tanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain ketika berkomunikasi. Ia dengan mengamalkan kaedah komunikasi mengambil kira inklusif dan tanggungjawab di samping meningkatkan keakraban bagi membentuk komuniti digital harmoni. Seruan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi satu hantaran Facebooknya pagi tadi.
Ia bersempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2022 edisi Malaysia yang bertemakan KITA Cyber. Jelasnya, ketika negara dilanda pandemik COVID-19, kebanyakan ahli keluarga Malaysia beralih kepada penggunaan teknologi digital dalam setiap aspek kehidupan. Ia menyebabkan berlakunya transformasi pada pola komunikasi dan sosial serta norma baru. Namun, situasi itu turut menyebabkan kealpaan dalam menjaga adab dan etika. Tambahnya, penyalahgunaan teknologi turut berlaku termasuk dalam penggunaan internet dan media sosial oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Justru keluarga Malaysia perlu berperanan membentuk sasiah dan kawal kendiri bagi menyemai serta mengukuhkan kesepaduan komuniti dalam ekosistem cyber agar ancaman dan jenayah cyber dapat ditangani. Ia sekaligus dapat mewujudkan persekitaran cyber yang positif dan sejahtera. Bersua kembali, Haziq perlu bijak membahagi masa serta tidak membiarkan mana-mana pihak mengambil kesempatan ke atas dirinya berikutan populariti mendadak yang diterimanya. Demikian nasihat yang dititipkan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Selambau Subri Saleh kerana sayangkan masa depan Haziq dan mahu melihat kanak-kanak itu berjaya dalam pelajaran. Kata Sabri, memandangkan peperiksaan akhir penggal cuma 2 minggu lagi, Haziq perlu kembali fokus kepada pelajarannya. Pasti dia tidak sesekali boleh mensia-siakan masa yang ada. Apa yang diharapkan, Haziq dapat menjaga nama baik keluarga dan sekolah yang dibawa bersama namanya ketika ini. Tapi kita berharap dia janganlah sampai lupa terus tentang pembelajaran yang sedang dia belajar sekarang. Jadi saya juga bermohonlah jika ada sesiapa pihak-pihak mana yang nak menghubungi dia ataupun berkendakkan kepada dia, saya elok-elok tengok time ataupun tengok waktu yang sesuai lah supaya dia tidak mengganggu pembelajaran dia. Dan kita berharaplah Haziq sendirilah pandailah menjaga diri. Kami difahamkan ketika ini jadual harian Haziq dan sebarang tawaran ke atasnya dipantau kedua ibu bapa bagi mengelakkan jadual yang terlalu padat. Menurut ibunya, Nur Syakila Zainal, dia dan suami terpaksa menolak lebih 20 permintaan review dari pelbagai pihak bagi memberi ruang kepada Haziq untuk berehat dan fokus kepada pelajaran. Ya, memantau. Kiranya ada jadual lah kat dia. Tak mau bagi dia. Dia pun stres juga kadang-kadang kalau telefon dia banyak kan. Lah ni macam minggu hari Rabu Khamis ni dia sekolah dah. Kiranya tak boleh dah lah sembarang aktiviti kan. Nanti dia letih. Dia kena rehat banyak. Banyak. Dalam berapa tuntutan? Banyak lah, dalam 20 macam tu lah. Banyaklah. Tambahnya, Haziq akan dibawa ke hospital pada Khamis ini untuk urusan perkataan. Nur Syakila turut meminta semua pihak untuk memberi ruang kepada Haziq. Tambahan pula, kanak-kanak itu tidak boleh berada di dalam tekanan dan perlu menjaga kesihatannya. Kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun yang meninggal dunia selepas terjatuh dan terperangkap selama 5 hari dalam perigi sedalam 32 meter Ryan Oram selamat dikebumikan. Ratusan penduduk serta media meratapi pemergian kanak-kanak itu di tanah perkuburan yang terletak di lokasi terpencil utara Chefchaouen Maghribi. Jenazah Ryan dibawa ke tanah perkuburan Duar Zoya, berhampiran kampungnya iaitu beberapa kilometer dari lokasi kejadian yang meragut nyawanya. Ia menyaksikan keranda kecil dilitupi kain hijau tertera ayat Al-Quran dan jenazah Ryan dikebumikan sambil diiringi doa serta bacaan ayat suci Al-Quran. Nasib menimpa kanak-kanak itu mendapat perhatian dunia selepas dia terjatuh dalam perigi sedalam 32 meter pada Selasa minggu lalu. Perigi seluas 45 cm terlalu sempit untuk pasukan penyelamat turun menyelamatkan kanak-kanak berkenaan sebelum menggunakan jentera bagi menggali lubang berhampiran perigi dan mengorek terowong untuk sampai ke lokasi mangsa. Usaha itu terpaksa dilakukan secara berhati-hati bagi mengelakkan sebarang gegaran yang mungkin menyebabkan tanah runtuh. Bagaimanapun, seluruh dunia berduka apabila Istana Diraja Maghribi mengesahkan Ryan telah meninggal dunia selepas dikeluarkan dan dibawa ke hospital.
Seorang artis giat menganjurkan aktiviti komuniti di Atlanta, Amerika Syarikat bagi menggalakkan manusia berada dekat dengan alam sekitar. Usaha itu juga untuk membantu komuniti mempelajari sesuatu yang bermanfaat daripadanya. Sejak September tahun lalu, Jonathan Kids aktif menganjurkan bengkel untuk mengajar orang ramai termasuk kanak-kanak memantau arus air sungai Chattahoochee. Selain merekodkannya, mereka juga memantau perubahan arus tersebut dan akhirnya mampu mengenal pasti waktu seharian hanya berdasarkan kepada arus sungai. Penduduk tempatan diajar untuk memahami dan menyukat arus secara manual menggunakan bahan semula jadi seperti daun atau kayu dan mangkuk tanah liat yang dihasilkan sendiri. And so if you do this over time, you can observe day-to-day fluctuations, seasonal changes, and also that aggregate change over years, potentially over generations. That is one of the ways in which climate change might have an impact on the waterways and more broadly on the geology and the ecology of our planet. Tambahnya, selain menghargai alam sekitar, aktiviti ini juga boleh mengajar manusia, khususnya generasi muda, kemahiran asas hidup. Dalam perkembangan lain di Atlanta, keprihatinan penyanyi dan idola ramai Billie Eilish pada sebuah konsert baru-baru ini wajar dipuji. Bintang pop itu bertindak menghentikan konsertnya ketika menyedari seorang peminat memerlukan bantuan ubat pam pernafasan atau inhaler. Can we just grab one? We got one. It's okay. We got one. Don't crowd. Look at her hair. We love you. We love you, Billie. I'm waiting for people to be okay until I can go. Tindakannya itu menerima sorakan ramai. Eilish sedang menjayakan konsert jelajahnya Happier Than Ever di Amerika Syarikat sehingga April nanti, sebelum bersambung semula di Eropah pada Jun dan Australia pada September. Bintang Manchester United Cristiano Ronaldo menjadi individu pertama memiliki 400 juta pengikut di Instagram, iaitu kurang 8 bulan selepas Ronaldo melakar nama dengan merekodkan 300 juta pengikut di laman media sosial itu. Ronaldo yang baru saja menyambut ulang tahun kelahiran ke-37 beberapa hari lalu terus meletakkan dirinya sebagai individu berpengaruh. Sebelum ini, Hopper HQ melaporkan Ronaldo berpotensi meraih pendapatan £780,000 atau 4.4 juta ringgit bagi setiap muat naik di Instagram. Malah Ronaldo turut mempromosikan produk jenayahnya sendiri, CR7, seperti minyak wangi. Pengaruh bintang Portugal ini tidak perlu dipertikaikan lagi susulan kerugian dialami Coca-Cola sebanyak $4 bilion atau 16.5 bilion ringgit. Gara-gara tindakan Ronaldo mengalihkan botol Coca-Cola pada sidang media saingan Euro 2020 lalu. Individu kedua memiliki pengikut Instagram terbanyak ialah model yang juga selebriti Kylie Jenner dengan 309 juta pengikut. Manakala seteru Ronaldo, Lionel Messi menduduki tempat ketiga merekodkan 306 juta pengikut. Laporan sukan, jago lompat jauh para negara Abdul Latif Romli menerima pingat Panglima Mahkota Wilayah PMW yang membawa gelaran Datuk. Ia pastinya tanda penghargaan dan penghormatan buat atlet kelahiran Perlis itu atas kejayaan merangkul pingat emas Sukan Paralimpik 2016 London dan 2020 Tokyo. Datuk Abdul Latif Romli menerima pengiktirafan itu pada istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah persekutuan di Istana Negara pagi tadi. 2 pingat emas berturut-turut yang dimenanginya pada Tamasya Sukan Paralimpik 2016 dan 2020 merupakan satu kejayaan yang cukup membanggakan. Tamasya Paralimpik yang berlangsung di Tokyo tahun lalu menyaksikan catatan 7.42 meter pada lompatan kedua sudah memadai untuk mempertahankan emas kelas T20 dan ia semestinya menjadi inspirasi buat semua golongan bahawa tiada halangan untuk berjaya sekiranya berusaha. Syabas dan tahniah Datuk Abdul Latif Romli.
Keseluruhannya, 6 individu sukan tanah air dipilih menjadi penerima di Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Wilayah Persekutuan. Bekas pemain bola sepak kebangsaan era 90-an, Subadrun Abdul Aziz, menjejaki Abdul Latif dan Leong Mun Yi turut dianugerahkan gelaran Datuk menerusi pingat PMW. Yang di-Pertuan Agong turut berkenan menyampaikan pingat Johan Mahkota Wilayah JMW kepada seorang lagi jago pecut para negara, Muhammad Rizwan Muhammad Puzi. Rizwan adalah pemenang emas acara pecut T36 Sukan Olimpik Rio 2016. Beregu badminton lelaki kebangsaan yang juga pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo, Aaron Chia dan Soh Hui Yi juga berada penerima pingat Kesatria Mahkota Wilayah KMW. Cabaran Malaysia pada Tamasya Sukan Olimpik musim sejuk di Beijing, China menerusi penampilan sulung Arwin Salihuddin dalam acara Giant Slalom Wanita. Meskipun Arwin sekadar menamatkan aksi di tempat ke-38, ia tetap pencapaian membanggakan selepas muncul peserta keempat terbaik dari Asia. Aksi sulung Arwin dalam acara Giant Slalom Wanita menerusi catatan 1 minit 6.13 saat meletakkan dirinya ke peringkat kedua. Persembahan lebih baik disajikan Arwin pada peringkat kedua dengan mencatat 1 minit 6.15 saat. Arwin mengakhiri catatan masa keseluruhan 2 minit 12.28 saat untuk berada di tempat ke-38 dari 60 peserta. Emas menjadi milik peserta Sweden, Sarah Hector yang melakukan catatan 1 minit 55.69 saat secara keseluruhan. Hector nyata cemerlang menduduki tempat pertama pada run awal dengan masa 57.56 saat sebelum melengkapkan aksi run kedua menerusi catatan 58.13. Wakil Itali Federica Brignan pula mencatat masa 57.98 saat dan 57.99 saat bagi keseluruhan 1 minit 55.97 saat, iaitu dipisahkan 0.28 saat untuk meraih pingat perak. Manakala pingat gangsa menjadi milik taruhan Switzerland, Lara Guberame dengan jumlah catatan 1 minit 56.41 saat. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak akan menghalang mana-mana kelab Liga Malaysia yang mahu menaturalisasikan pemain masing-masing. Menurut FAM, walaupun program naturalisasi di peringkat pasukan kebangsaan ditangguhkan sementara, badan induk itu tidak mengenakan sebarang sekatan kepada kelab yang mahu meneruskan hasrat itu dengan memenuhi syarat yang ditetapkan. Setakat ni untuk FM kita tangguhkan, tapi kepada kelab untuk dia nak naturalisasi itu pulang pada kelab dengan naturalisasi. Jadi setakat ni remain dan kita tangguh until kita make decision sama ada kita terus batalkan ke atau apa dalam mungkin 9 bulan lagi. Antara pasukan yang dilaporkan giat dalam meneruskan program naturalisasi pemain ialah Sri Pahang. Jago Pantai Timur itu mahu mendaftar Lee Tak, pemain kelahiran United Kingdom, dan Sergio Aguero dari Argentina sebagai tonggak naturalisasi dalam kempen Liga Malaysia musim ini. Sebelum ini, Pahang juga telah membuat proses serupa terhadap pemain kelahiran Gambia Mohamadu Sumari pada 2018 mengikut peruntukan yang disediakan FIFA. Pada peringkat kebangsaan, 2 pemain, Liridon Krasniki dan Guilherme Di Paula, telah dinaturalisasi oleh FAM sebelum badan induk itu membeku program tersebut tahun lalu. Dalam pada itu, persiapan terus rancak berlangsung menjelang kempen Liga Malaysia musim ini. Antaranya Terengganu FC, Terengganu FC 2, Penang FC dan Sri Pahang FC yang beraksi dalam saingan 4 penjuru Piala Menteri Besar Terengganu sebagai gelanggang pemanas badan. Kejohanan jemputan Piala Menteri Besar Terengganu yang bermula Sabtu lalu, Penang FC dan Sri Pahang beraksi dalam perlawanan kedua masing-masing. Nampak seimbang pada babak pertama, penguasaan mula ditampilkan Penang FC pada separuh masa kedua. Minit ke-54, Penang FC membuka jaringan menerusi percubaan Aruda da Silva Anselmo di celah kawalan ketat pertahanan Sri Pahang. Penang FC mengukuhkan kedudukan apabila menambah gol kedua hasil sepakan penalti Muhammad Jafri Firdaus Chiu minit ke-74. Seminit sebelum whistle penamat, gawang Sri Pahang bolos lagi. Kali ini hasil rembatan jarak dekat Abdul Azim Rahim untuk mengesahkan kemenangan 3-0 Penang FC. Festival lampu terbesar di Eropah iaitu di Copenhagen mengakhiri buletin DDR ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan Assalamualaikum.